Ini merupakan projek yang pertama daripada koperasi atlet ini, dan saya difahamkan selepas ini beberapa projek yang lain yang berkaitan dengan sukan akan dimulakan oleh koperasi atlet ini. Ini satu partnership yang agak from Irish viewpoint, we will initially manage kebun tu. Lepas tu kalau ada wakil-wakil dari KMB yang kita nampak sesuai untuk manage farm dengan kepakaran yang sesuai, eventually the farm will be managed by national athletes. Saya harap selepas setahun, the farm ini can be managed by ex-athletes and bukan Irish. Tetapi walau kita tak manage farm itu pun, we will still be involved, giving technical training ke, technical assistance ke, and whatever other programs, whether it's corporate social responsibility ke. Sebab kepakaran ni ada pada Irish, jadi kalau koperasi atlet buat sendiri pun kita tak berapa arif ya tentang tu. Jadi di sini we will have long term, dan juga ini akan disusuli dengan atlet-atlet yang remaja akan jadi bekas atlet. So, shelf life tembikai ini panjang. Kalau kita tanam sayur, tak sampai 2 hari pun sayur tak boleh makan dah. And many a time dalam persegian agriculture, middleman yang control farmers. Dia kata kalau kita jual sama saya, okeylah, biarlah. 2 hari lepas ni tak boleh makan dah. Tapi bila tembikai, you tak nak beli, tak apa. 1 minggu tak nak beli, tak apa. Sebab lepas 3 minggu pun, buah pun mungkin lagi sedap, lagi manis. Ini kebun bukan saja yang kita buat satu kebun tanam tembikai. Kita ada infrastruktur yang saya nampak sesuai, yang tempat lega, ada tempat istirahat, recreational activities. Sebab kalau ikut visi Perdana Menteri, sekarang kita mesti innovate, kita mesti ada automation, kita mesti menaikkan taraf hidup tiap-tiap Malaysia, ya. Jadi kalau kita nampak tema kebun ni, bukan saja kita nak tanam bagi vocation, tetapi dalam suasana yang a caring environment. Like the patron of Yakib, selalu Datin Sri also say, let's have a caring society. And I'm actually very, very proud to be associated dengan koperasi ini. No, because kita pun berfungsi sebab untuk kebajikan atlet kita in future. Sebab bila ada yang retire, dia orang tak tahu ke hala mana they want to tuju. So Rock Melon ni adalah salah satu tempat yang saya sendiri pun minat ya. Saya tengok persekitaran perancangan yang Datuk Irish buat bersama Datuk Tan lah. Dia punya idea ni datang dari Datuk Tan ni. Jadi ini satu kebajikan untuk bekas atlet dan juga atlet akan datang. Jadi saya terima dan bincang bersama dengan board of director saya, dan ia setuju sebelah suara. Ini adalah sesuatu peluang untuk masa depan atlet.
dream to transform Malaysia into a food-secured nation. A dream that will change the agricultural landscape with a technology that is years ahead of our time. A dream that all Malaysians can stand tall and be proud of. One that heightens the quality of life for its deserving people, bringing about prosperity, freedom, and better livelihoods. Welcome to Malaysia's first of its kind sustainable agro farm. A reality made possible by the passion of Koperasi Atlet Malaysia Berhad and the innovative technologies of Iris Corporation Berhad. Tapi bagi Koperasi Atlet ni, ini merupakan projek pertama mereka. Dan saya minta mereka selain daripada menumpukan kepada projek seperti pertanian ni, saya juga minta mereka supaya menggunakan kekuatan yang ada kepada atlet-atlet ini untuk melibatkan diri dalam projek-projek yang berkaitan dengan bidang sukan, seperti menyediakan jurulatih, menjual peralatan sukan dan sebagainya. Jadi soal adakah ini akan diperluaskan pergi lain, saya rasa itu pertimbangan perniagaan mereka lah. Ya, ini ada permulaan ya, sebab Yayasan Kebajikan tidak boleh buat berniaga. Jadi kami Sebelah Suara bersetuju mentubuhkan Koperasi Atlet Senayan Berhad. Jadi inilah projek pertama di mana Irish bersungguh-sungguh ingin membantu bekas-bekas atlet ini, dan juga ia adalah masa depan atlet akan datang ya. Mungkin atlet-atlet bekas atlet akan datang. Jadi insya-Allah saya percaya ia akan menjadi satu entrepreneur ya. Jadi atlet ini bukan hanya selepas bersara tak buat apa-apa. Jadi ini adalah satu rancangan ataupun program yang koperasi akan memperkenalkan kepada atlet keseluruhannya. Tak kira atlet special, atlet OKU dan juga pra-deaf ya, atlet-atlet deaf, keseluruhan atlet. Saya seru kepada bekas-bekas atlet ini sertailah program ini. Dan juga difahamkan ya, selepas September kita boleh petik buah-buah tu untuk pasaran. So insya-Allah masa ke semasa kami akan beritahu pada rakyat bahawa atlet-atlet juga mampu membuat kerja-kerja bisnes ni. Kita akan menghantar bekas-bekas atlet yang ingin bekerja dengan Iris dengan Yakit ni. Sekarang kita dah hantar 10 orang untuk latihan. Dan lepas ni dia akan merajui atlet-atlet lain. Pasal apa? Kita memerlukan at least dalam 240 orang pekerja untuk kerja ni. Jadi kita memang memberi perhatian kepada pekerja bekas-bekas atlet yang tidak punya kerja. Saya berharap pada yang muda-muda dalam 30-an dan 40-an, saya rasa kita boleh menjanjikan gaji yang lumayan dan masa depan yang cerah. Jadi kita pandang prihatin tentang projek ni. Saya sebenarnya terharu ya, bagi bekas-bekas atlet sebenarnya dengan ada kesempatan seperti ini dengan joint venture antara Iris dan juga Yakib, secara tak langsung kita ambil berat keperhatian kepada atlet-atlet bekas-bekas atlet yang mana yang tak ada kerja selepas mereka bersara kan. So inilah peluang mereka untuk mereka tampil ke hadapan. Yang sekiranya yang tak ada kerja tu, kita akan try untuk bekerja dengan dengan Iris yang koperasi ini untuk membantu saraan mereka lah. Kami sangat berterima kasih lah dan dapat menolong atlet-atlet yang di mana tidak bekerja dan tidak ada pendapatan, dan mungkin di sini bekas-bekas atlet dapat pekerjaan dengan Iris. So kita memang look forward lah projek pertama untuk bekas-bekas atlet. Ini hanya untuk menolong atlet-atlet yang tidak berkemampuan
untuk masa-masa depan mereka.